semua salah betul. Dia dapat 3A 2B dalam UPSR. Akhir tahun ini akan buat persiapan untuk PMR. Dan dia harap boleh menjadi apa ambisi beliau, mau menjadi angkasawan. Semua habis. Dan mak beliau sangat marah, sangat sedih dan marah. Oleh nama baik budak, nama baik keluarga, polis sifatkan ini seorang penjenaya, on the run, penjenaya. Apa penjenaya? Dan apa Ketua Polis Negara kata, marah apabila menghadapi kritik-kritik yang kata boleh suruh semua anggota polis tak perlu lagi jalangan beat, jaga keselamatan, semua down to, semua boycott. Mana boleh. Ini masalah kenapa boleh berlaku. Ini bukan satu hari, satu minggu. Ini sangat lama. Dalam tahun 2004 apabila Perdana Menteri yang keempat memegang jawatan, masa itu dia sudah tahu masalah keselamatan dan indeks kadar jenayah satu masalah besar. Dan sebab itu dia masa itu ada tumbuh satu Suruhanjaya Diraja yang dipenggerusikan oleh bekas Ketua Hakim Tun Zaidin. Dan di mana pengerusi seorang Tun lagi, Tun Hanif, bekas Ketua Polis Negara yang sebenarnya yang memegang jawatan Ketua Polis Negara yang lebih daripada 20 tahun. Dan ada anggota-anggota, seorang anggota Suruhanjaya Diraja itu adalah di sini malam ini Tunku Aziz. Tunku Aziz pun anggota Suruhanjaya Diraja mengenai reform perubahan polis, supaya kita ada satu pasukan polis yang cekap, yang bersih, tidak korup, yang profesional, yang adalah tahap dunia, world class standard, dengan 3 tujuan core function. Adalah 3 core function, 3 tujuan utama untuk lawan jenayah, dan bukan untuk lawan budak 14 tahun, pelajar-pelajar, lawan jenayah yang benar, untuk menghapuskan rasuah dan untuk menjaga hak-hak asasi. Itulah tugas utama pasukan polis yang baik. Dan untuk mencapai 3 tugas ini, mereka ada buat 125 perakuan-perakuan. Yang terpenting sekali ialah menubuhkan satu Suruhanjaya IPCMC, Independent Police Complaints and Misconduct Commission. Ialah untuk siasat segala aduan-aduan orang ramai terhadap polis kalau adalah apa penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, supaya polis tahu mereka ada tanggungjawab bertindak sebagai satu pasukan yang berdisiplin, yang profesional, dan yang boleh menjalankan tugas 3 tugas utama. Kalau masa itu adalah satu IPCMC, adalah message disampaikan kita mahu satu pasukan polis yang berdisiplin. Saya percaya Aminul Rashid hari ini masih ada dengan kita, tidak ada dikorban. Oleh kerana perkara semacam apa yang berlaku di Shah Alam tidak patut berlaku. Tetapi siapa menentang
IPCMC, pucuk pimpinan polis yang diketuai oleh Tan Sri Musa Hasan, masa itu timbalan IGP. Mereka mengancam mengugut kerajaan Abdullah Ahmad Badawi kalau adalah tubuh IPCMC, pucuk, bukan sahaja pucuk pimpinan polis, pihak polis akan memberontak. Ini semacam sekarang kali yang kedua, kata dia rela ugut, kata rela untuk suruh anggota polis janganlah menjalankan tugas mereka. Inilah insubordination. Dan sebab itu pada tahun lalu bulan Julai, saya adalah anjurkan satu parliamentary round table, satu meja bulat di parlimen, di mana ada parlimen, ahli-ahli parlimen, Pakatan Rakyat, adalah pemimpin-pemimpin civil society, masyarakat madani yang ada ambil bahagian dan semua bersetujui bahawa Tan Sri Musa Hasan masa itu Julai, lagi 2 bulan akhir tamat perkhidmatan beliau, tak patutlah perkhidmatan beliau dipanjangkan, dilanjutkan. Dan kali yang pertama satu pegawai tertinggi IGP adalah tentangannya hebat mengenai melanjutkan perkhidmatan beliau. Saya masa itu ada beri 2 sebab. Yang pertama, oleh kerana dia sudah gagal sebagai KPN. Dia gagal. Tengok kadar jenayah lebih serius, lebih teruk. Dulu sekurang-kurangnya, kalau kita banding 20 tahun dahulu, 30 tahun dahulu, Malaysia lebih selamat. Benar, ada tempat tak selamat. Tawau sudah lama terkenal satu tempat yang tak selamat. Kadar jenayah sangat tinggi. Dan kita harap bahawa Tawau boleh ada perubahan supaya Tawau semacam tempat-tempat yang lain, rakyat boleh rasa selamat. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, tempat-tempat yang lain semacam Tawau sekarang pun tak selamat. Inilah kegagalan KPN, Ketua Polis Negara. Dan sebab itu pertama, kenapa dia patutlah ada perkhidmatan beliau dilanjutkan. Dan kedua, kita percaya bahawa adalah pegawai-pegawai polis tertinggi yang berkaliber, yang boleh ambil alih tanggungjawab itu. Kenapa? Perlu untuk melanjutkan perintahan beliau dengan kontrak 1 tahun, 2 tahun. Tentu patutlah ada pegawai-pegawai yang lebih muda. Masa itu saya ada sampaikan satu mesej kepada Perdana Menteri Najib, ikutlah jejak langkah bapa beliau Tun Razak. Bila dia Perdana Menteri, dia lantik Hanif Omar sebagai Ketua Polis Negara. Oleh kerana masa itu ada berlaku Ketua Polis Negara ditembak dan ada kekosongan, dia melantikkan Hanif Omar. Semua pun masa itu sangat muda, 35 tahun ini macam 32 tahun 30 tahun sebagai lompat jump over the head. Semua ranking polis. Oleh kerana Tun Al-Yahram Tun Razak